Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semuanya? Diharap agar anda semua berada dalam keadaan yang sihat mungkin, yang masih berada dalam rumah. Dan ini adalah perjuangan yang berterusan untuk kita membasmi penularan COVID-19. Umum mungkin telah mengetahui perjuangan menentang COVID-19 ini telah pun memasuki fasa yang berbeza. Esok diramal mungkin tiba vaksin yang telah pun dibeli oleh pihak kerajaan di dalam memastikan bahawa program langkah imunisasi kebangsaan dapat dilancarkan dalam masa yang terdekat. Untuk itu, pastinya fokus utama dalam membendung penularan COVID-19 ini yang kita tahu sama ada sedar ataupun tidak telah pun berada dalam komuniti adalah berkenaan dengan kawalan kendiri dalam mematuhi SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Untuk itu, berkenaan dengan tajuk kita pada petang ini dalam Soal Rakyat adalah untuk kita membincangkan berkenaan dengan ABC 19. Kita jaga kita. Dan tidak lain tidak bukan, senang sekali untuk saya bersama dengan tetamu yang berada bersaingan saya di studio pada petang ini. Tak lain tak bukan Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah NADMA Malaysia ataupun Agensi Pengurusan Bencana Negara. Betul. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami pada petang ini yang pertamanya. Mungkin Datuk, kita ada pengenalan dengan topik kita ini yang sangat istimewa, ABC 19. Kita jaga kita, satu frasa yang sangat dekat dengan hati rakyat, hati kita dalam memerangi COVID-19 ini. Mungkin pengenalan yang terlebih dahulu, Datuk. ABC bukan air batu campur. Ya. Tetapi dalam konteks hari inilah, saya nak menyambut saranan yang tadi mengatakan bahawa sekarang vaksin akan sampai esok pukul 10 pagi. Ya. So, daripada situ kita akan memula fasa baru yang mana kita akan menyediakan vaksinasi ini untuk semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah, satu perkembangan yang baik. Tetapi bila kita adanya vaksin ini hanyalah untuk internal kita. Tetapi kita masih terdedah dengan risiko COVID-19. Dan kita tahu COVID-19 tu dia tak ada color, tak ada rupa, tak ada bentuk. Dia boleh datang dengan macam-macam. Kita bersembang, kita berinteraksi kadang-kadang, itu pun boleh menyebabkan kita terkena jangkitan COVID-19. Oleh yang demikian, selama ini kita pihak kerajaan telah banyak membuat orang kata saranan, hebahan, awareness dan sebagainya. Sejak mula, kalau kita ingat dalam Ogos tahun lepas, satu program kempen norma baru. Betul. Dan kita pun telah berinteraksi dengan rakan-rakan kita di agensi kerajaan. Semua kita wajibkan membuat saranan, membuat kempen, awareness dan pelbagai. Tetapi itu lebih kepada orang kata apa? Bottom up, top down. Top down, ya. Betul-betul kerajaan bercakap, agensi kerajaan bercakap. Dan kita pun kadang-kadang tertanya, adakah itu satu langkah yang efektif, langkah yang terbaik? Jadi bila kita ulas, kita dah tengok kita telah mengadakan lebih kurang dalam 12,000 aktiviti. Banyak tu 12,000 aktiviti. Kita semua kementerian, 25 kementerian telah bekerjasama membuat kempen. Kemudian semua kerajaan negeri pun telah kita beri tanggungjawab untuk buat kempen. Tapi masih ada lagi orang kata apa, gap lah. Ruang-ruang yang boleh kita baiki. Itu yang kita kata tadi, top down. Kita arahkan. Agaknya lah kita kena tukarlah cara dia. Mungkin ke bottom up. Bottom up maksudnya di sini, semua masyarakat akan kita libatkan. Mereka lah yang gerakkan langkah-langkah ini. Kita minta mereka kalaulah boleh, adik-adik, abang-abang, paksu, Kak Long semua, sekarang ni semua inilah yang akan bekerjasama pada kita untuk memastikan bahawa masyarakat faham apa itu COVID-19. Mereka juga yang membuat teguran apa itu COVID-19, macam mana cara hendak yang lebih baik dengan bahasa-bahasa mereka, lenggok mereka, teguran mereka. Jadi kita mengharapkan bahawa langkah-langkah ini akan dilaksanakan oleh rakan-rakan kita tadi. Masyarakat sendiri. Masyarakat jaga masyarakat, kita jaga kita. Maksudnya dari kalangan masyarakat dan komuniti ini adalah ejen basmi COVID-19 itu sendiri. Bagaimana sebenarnya untuk pemahaman dengan lebih jelas pemilihan pemimpin-pemimpin di kalangan komuniti di sendiri? Saya sangat tertarik kerana ini membabitkan dari bottom up, dari kita sendiri, bermula dengan kita. Pemilihan ataupun kita nak mengenali siapa ejen, ketua-ketua komuniti ini di kalangan masyarakat, Datuk. Kalau dahulu kita biasa, kalau di kampung kita ada
ketua kampung, tukang masak ketua, kan. kita JKK tu ramai-ramai yang suka, kalau ada ramai-ramai tu yang suka membawang ramai-ramai tu semua. So kita libatkan mereka semua. Benda tu simple, kita boleh terangkan. Agaknya mungkin melalui penyertaan mereka ini lebih mudah mempengaruhi anak-anak, adik-adik mengenai apa itu COVID-19. Kita tahu sekarang kat TV kita tengok setiap saat TV3 ke Bernama ke TV1 ke semua ada memaparkan public service announcement ataupun iklan-iklan ataupun kapsul-kapsul berkaitan dengan penjagaan daripada COVID-19 ni. Cuma agaknya kali ini mungkin melalui penglibatan rakan-rakan kita di bawah, mula-mula kita nak libatkan kalau boleh yang tadilah Tok Ketua, Tok Batin, yang Ketua JKKK ataupun Ketua Blok kalau di bandar, sebab kita ada masyarakat urban, masyarakat rural kan. Cara approach untuk mendekati mereka, menerangkan adalah berbeza. Jadi kita cuba melibatkan mereka dengan lebih agresif lagi. Untuk mereka sama-sama terlibat dalam memberi teguran dan sebagainya. ABC, Agensi Basmi COVID-19. ABC 19. Oh, lama tu baru cerita ABC tu apa. Nak tunggu tu. Jadi kita hendaklah suka kalau semua mengambil bahagian. Kali ini betul-betul daripada akar umbi, daripada rakyat sendiri yang jaga rakyat. Sebab kalau bolehlah, selama ni kita minta kadang-kadang frontliners kita kesihatan, autoriti berkaitan COVID-19 ini ialah kesihatan. Selama ni mereka yang tolong jaga kita, bagi tahu apakah yang perlu boleh dibuat, tidak boleh dibuat. Kali ini biarlah mereka fokus dengan perubatan medikal yang tadi, dan kita jaga masyarakat kita sendiri tanpa melibatkan mereka. So mereka boleh fokus. Askar dan tentera dan polis akan jaga keselamatan kita. Fokus di situ. Dan kita sendiri yang akan menegur sesama kita melalui program Ejen Basmi COVID-19 ini. Maksudnya faktor keselamatan ada yang bertanggungjawab, faktor kesihatan ada mereka yang menjaganya, dan kita mungkin sekarang adalah mungkin frontliners kepada kawalan Kendiri untuk mengikut segala SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan terutamanya. Dan mungkin ini terus membawa ke persoalan seterusnya, objektif utama yang ingin dicapai, kerana saya percaya ini adalah fasa perjuangan yang berbeza, sebab hampir setahun kita telah bersama dengan COVID-19 ini. Bukan persamaan yang kita inginkan sebenarnya, tapi kita terpaksa hidup dengan mereka. Objektif dengan pengenalan ABC 19 ni, sebab mendengar ABC 19 ni kita dah tertarik dah. Oh, ABC 19 ni Datuk, objektifnya. Boleh buat jingle. Betul. Okey, ABC mula kita kalau dapatlah, objektifnya adalah untuk masyarakat jaga masyarakat, komuniti jaga komuniti, melalui beberapa pendekatan lah. Kalau dulu kita asyik menegur, kali ini mungkin fasa dia adalah menasihati. Kita kalau boleh kita nak memantau, membuat community surveillance tersebut. Kemudian kita kalau boleh kali ini masyarakat akan memberi nasihat sesama mereka, dan akhirnya untuk memberi hebahan mengenai maklumat kesihatan. Bagaimana boleh mereka terlibat sama-sama untuk menjaga kesihatan masyarakat. Sebagai contohnya lah, kalaulah kawasan itu selama ni kita nampaklah ada seorang pakcik ni selalu keluar, alih-alih dia tak ada. Kita mungkin bertanya khabar, apa khabar pakcik ni? Mungkin dia tak sihat. Bila tak sihat, kita mungkin kaitan adalah tak sihat kerana memang dia betul-betul tak sihat ataupun COVID-19. Dan kita sama-sama jaga family dia ataupun kita laporkan kepada pihak-pihak yang berkaitan, pusat pegawai kesihatan daerah ke, untuk mengenai perkara tersebut, dan mereka boleh membuat semakan dan sebagainya lah. So itu yang kita jaga. Ada juga kes-kes yang mana mereka boleh menjaga kawasan taman tersebut, tidak memberi orang masuk. Kita buat pemeriksaan kesihatan, pastikan orang yang nak masuk kawasan tu pakai face mask dan sebagainya. Itu telah banyak yang dilaksanakan oleh taman-taman. Kita buat tembakan. Jadi di sinilah kita cuba target pemimpin komuniti. Kemudian mereka akan lihat ahli komuniti, dan kemudian kita lebarkan usaha ini kepada sukarelawan. Dia ada fasa-fasa tertentulah. Kalaulah sekarang ni dia ada 3 fasa. Fasa pertama,
kita kalau boleh kita beri tanggungjawab ini kepada pasukan beruniform selain daripada polis dan tentera. Okey. Sekarang ni kita dah mula minta rakan-rakan kita daripada APM dan juga rela untuk pergi-pergi ke kawasan-kawasan orang ramai, masjid, surau. Selain daripada membuat pemantauan, dia memberi nasihat apa yang boleh, apa yang tak boleh. Soalnya mereka juga ejen juga dalam mereka program. juga ejen untuk fasa pertama ini. So ini yang kita namakan fasa omnipresence lah. Mereka nampak orang yang beruniform, sama-sama memberi teguran, bersama-sama membuat kerja. So ini sebagai permulaan. Jadi apabila kita sudah terbiasa, kita mulakan pula dengan fasa kedua, iaitu ketua-ketua komuniti dan sebagainya. Rukun tetangga dan sebagainya. Apabila berlakunya COVID-19 ni, PKP dan sebagainya, kebanyakan persatuan-persatuan ini tidak bergerak. Okey, betul. Setuju. Mereka juga terbatas. Mereka juga terbatas. Jadi mungkinlah mereka tertunggu apakah peranan yang boleh mereka mainkan selama ini. Kalau dalam keadaan-keadaan sebelum ini, mereka terlibat dengan membentras denggi lah contohnya. Sama juga proses dia. Mereka juga berkaitan dalam hal ini. Jadi dalam keadaan bencana yang seperti COVID-19 ini, kita akan minta mereka turut bergerak aktif tapi dengan cara-cara tertentu. Dengan cara-cara tertentulah. Tidak boleh mereka bergerak dalam kumpulan beramai, mungkin 2-3 orang kan berjarak, ataupun mereka menjaga kawasan-kawasan taman, orang lain tidak boleh masuk. Saya suka nak mengambil contoh, beberapa contoh di kaum orang asli contohnya. Betul, setuju. Mereka telah pun mula mengawal laluan masuk. Dan lebih awal inisiatif itu dilakukan. Sungguh itu yang agak menarik. Betul. Sebab dia tahu kalau orang luar masuk, kita tak tahulah risiko apa mereka terdah. Betul. Jadi mereka berharap bahawa dengan mengambil inisiatif seperti ini, boleh mengawal penularan COVID-19. Itu fasa kedua. Fasa ketiga, insya-Allah kita akan lebih melibatkan NGO. Itu nanti, Datuk. Itu nanti kita akan. So kita dah mula berbincang dengan banyak NGO bagaimana mereka boleh sama-sama terlibat dalam memastikan bahawa COVID-19 ini boleh dikawal secara volunteerism. Okey, Datuk, kita simpan terlebih dahulu fasa-fasa ini dan juga perkongsian berkaitan dengan pelaksanaan program EBC 19 Kita Jaga Kita ini dalam perjuangan untuk kita terus melandaikan lengkungan penularan COVID-19, dan kita nak bertindak seketika. Teruskan bersama dengan kami di Soal Rakyat. Baik, kembali bersama kami di Soal Rakyat untuk kita bawakan kepada anda pelbagai diskusi berkaitan dengan topik-topik yang sedang menjadi perbualan hangat, pemahaman dan juga informasi kepada kita semua rakyat di dalam perkara yang paling penting pada ketika ini, pastinya membabitkan pemahaman berkaitan dengan bagaimana untuk kita memerangi COVID-19 yang telah pun berada dalam komuniti kita, sama ada secara sedar ataupun tidak. Masih bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Amiruddin Hasim, Ketua Pengarah NADMA Malaysia, dan Datuk tadi berbincang berkenaan dengan fasa-fasa dalam memberi penerangan dari bahagian atas ke bawah, dan sekarang ini dari bahagian bawah, dari peringkat komuniti, dari rakyat, sesama rakyat, sehinggalah ke peringkat atasan. Kita mungkin tahu bahawa ini program yang baru sahaja diperkenalkan, approach kaedah yang baru saja diberikan, dan ianya adalah secara sukarela. Stigma masyarakat pastinya sukarelawan ni adalah buat perkara percuma. Tapi mungkin tak ramai yang ingin, sebab itu tak dibayar, tak ada ganjaran. Kenapa aku mesti mengambil tanggungjawab ni? Itu mungkin antara stigma-stigmanya. Bagaimana ingin memerangi satu lagi perjuangan ini, Datuk? Volunteerism ni sebenarnya, sukarelawan ni sebenarnya dah ada dalam darah daging rakyat Malaysia. Kalau kita nak buat satu kenduri kahwin, ramai yang datang menolong. Jadi volunteerism tu sudah ada. Cuma mungkin kita nak guide. Kita nak cari sesuatu perkara yang boleh kita fokus bersama-sama. Saya suka mengambil sebab kenapa orang tertanya kenapa kita mengambil angle bencana. Sejak dulu lagi kita tahu NADMA ni core business di bencana. Dan kita sudah ada framework di dalam setiap daerah, setiap negeri melalui jawatankuasa pengurusan bencana negeri dan jawatankuasa pengurusan bencana daerah. So, cuma kali ini kalaulah dulu mereka hanya melihat banjir Setuju. ataupun kemarau dan sebagainya, kali ini
kita tambah satu tugas, iaitu membenteras COVID-19. Ya. So daripada situlah kita menggunakan penyelarasan itu di peringkat daerah. Sebab itu 2 minggu yang lepas kita telah berbincang dengan semua kerajaan negeri dan juga kerajaan-kerajaan daripada kementerian-kementerian, dan mereka telah bersetuju untuk turut serta dalam program ini. Program ini dah lama dah ada sebenarnya. Yang cakap tadilah. Dulu normal baru. Sekarang normal baru merupakan salah satu tools untuk kita maklumkan, okey, apakah kita kena hidup cara bagaimana, dengan SOP, dengan hand sanitizer, dengan cek suhu, MySejahtera dan sebagainya. Tapi kali ini kita pastikan bahawa setiap aktiviti, setiap program akan diselaraskan oleh pejabat daerah. Mudah. Pejabat daerah akan pastikan bahawa setiap entiti yang berada di bawah, sama ada dia pengangkap ke, sama ada dia JKKK ke, ataupun Jawatankuasa Surau ke, Tok Imam dengan pakai kain gombang lepas subuh tu, bangun. Kain gombang. Keluar pakai face mask dan sebagainya, lepas azan ke ataupun sebagainya, boleh sebenarnya laksanakan. Benda ni mudah. Cuma kita perlu fokus pada masalah sekarang. Kita perlu ingat COVID-19 ini akan berada dengan kita dalam jangka masa yang panjang. Kita tak tahu. Walaupun InsyaAllah dengan program imunisasi ini, kita akan sedikit rasa protected, terlindung. Tetapi don't take things for granted. Kita hendaklah memastikan bahawa perkara ini dapat kita pastikan penjarakan dan sebagainya dilaksanakan secara logik. Secara, orang kata, setiap hari kita tahu kita kena buat macam itu. Jadi kita akan mengingatkan sama kita lah. So insyaAllah melalui pejabat daerah, mereka akan mengaturkan beberapa program yang sesuai, yang untuk mereka lebih fokus dalam memastikan masyarakat mengambil bahagian dalam program ini. Dan berkaitan pada yang sama ada nak kena bayar ke tak nak bayar, suka saya highlightkan di sini, kalau boleh volunteerism itu tak ada pembayaran lah. Tapi mungkin ada insentif lain. Masyarakat kita cukup kreatif. Daripada kreativiti inilah insya-Allah kita akan cuba lihat bagaimana kita boleh sokong kreativiti mereka ini. Contohnya, kita sudah mula berbincang dengan beberapa agensi kerajaan, KPLB dan sebagainya, ICU sebagainya. Kalaulah satu kampung itu dapat keluar daripada zon merah, zon kuning, zon hijau, maintain dalam masa yang jangka masa panjang, insya-Allah kita akan cuba buat satu pertandingan antara mereka, dan siapa yang prove to be the best, kita akan bagi ganjaran dari bentuk peruntukan pembangunan. Nak baiki surau ke, Balan Raya ke, atau nak buat kebun komuniti dalam bentuk projek-projek yang akan benefit kepada masyarakat tersebut. Itu satu yang kata-kata, ini kalaulah masyarakat sekeliling kita tahu, seronok ni, dan dia akan lebih fokus. Sebab again, macam saya cakap tadi, tak ada imbuhan kepada individu, tetapi kepada masyarakat komuniti tersebut. Itu salah satu program yang kita nak cuba laksanakan. Kemudian mungkin daripada segi visibility, insya-Allah adalah yang pakai t-shirt sama-sama ke, so boleh keluar, pastikan orang semua kalau boleh jangan take things for granted, jaga diri masing-masing itu. Tapi yang macam saya tadi amat menarik. Betul. Dan ada juga program-program kita lihat benda ni macam tuan cakap tadilah, benda tu dah lama orang laksanakan. Dia keliling taman, dia kata jangan keluar, dia buat public announcement, buat pengumuman, kan? Jadi macam itu sebenarnya tak perlukan duit sebenarnya. Betul. Tetapi mereka boleh melaksanakan dengan kerelaan ataupun komitmen jawatankuasa yang sudah sedia ada. Kita ada lebih kurang 167,000 entiti, sama ada daripada COSPEN-nya lah, JKK-nya lah, KRT-nya, rukun tetangga. Ini semua entiti daripada pelbagai kementerian yang sudah pun ditubuhkan. Cuma perlu kita aktivekan dalam masa PKP ini, dalam masa sekarang ini, untuk mereka mula bangun, buat satu program, dan kita laksanakan program-program yang lebih tersusun dengan diselaraskan oleh
jawatan kuasa pengurusan bencana negeri ataupun daerah. Ya, dan ini membawa kepada persoalan seterusnya sebab saya faham proses pelarasan ini adalah suatu perkara yang memang sangat-sangat vital, penting di dalam memastikan program ini berjaya. Ianya diturunkan kepada negeri dan daerah, NADMA masing-masing, peringkat negeri dan daerah. Berapa keseluruhan yang terlibat ni, Syed Datuk? Maksudnya agensi NADMA ini daripada peringkat kebangsaan kepada negeri dan daerah dan peruntukan kepada semua dalam memastikan bahawa ianya dapat dicapai kepada seluruh rakyat di Malaysia, sama ada di bahagian rural ataupun di bahagian yang sepatutnya kita capai juga. Itulah saya cakap tadi, kalaulah nak disebut nombor tu besar, tapi sama ada kita bercakap kuantiti ataupun kualiti. Ya. Kalaulah kuantitinya tadi ada 167,208 entiti. Okey. Dan keahlian dia saya rasa wow. 6.9 juta, hampir 7 juta orang. Keahlian dia. Itu keahliannya. Keahlian. Kuantiti. Kuantiti. Kualitinya, kalaulah 1% pun bergerak, alhamdulillah. Wow. Tapi again, cabarannya kami di NADMA melalui jatuhan kuasa pemerkasaan komuniti ini yang dipengerusikan oleh KSN bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang mana di sini kita susunkan bagaimana nak komunikasinya, bagaimana nak promosinya, bagaimana nak memastikan KPI ini dapat disusun dengan baik oleh jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Ya. Di sinilah kita lihat, okey, lepas ni buat macam mana, lepas ni buat macam mana. Kan kita susun semulai-mulainya agar kualiti itu dapat dilaksanakan. Ya. Yang penting adalah impak. Ya, betul. Penting apa macam mana kita buat nampak cantik atas kertas, impak yang hendak kita pastikan. Itu yang lebih penting lah. Betul. That's why kita nak cakap tadi, daripada zon merahnya tadi dapat tone kuning, dapat hijau, maintain lama. Itu baru kita seronok. Kita nak fight untuk dapatkan peruntukan pembangunan pun kita rasa seronok. Betul. Kita nak bagilah juga pada, sebab dia sama-sama terlibat dengan kita memastikan bahawa mereka dapat mencapai zon mereka dengan kederat, dengan semangat dan iltizam daripada masyarakat komuniti itu tadi sendiri. Sebab sekarang kita nampak perbandingan sebegitu di antara negeri, Datuk. Contoh Selangor dengan zon merahnya banyak, mungkin di Perlis zon hijaunya. Sekarang kita nampak mungkin dari sudut pemerkasaan komuniti sebagai ABC ni ataupun ejen basmi COVID-19 ini, kita nampaknya lebih kepada pendidikan dan juga hibahan kepada orang ramai. Maksudnya tiada penguatkuasaan yang boleh dilakukan dari sudut pelanggaran SOP atau bagaimana? Ada penguatkuasaan juga masih boleh dilakukan? Penguatkuasaan per se itu mungkin tak adalah. Kita tahu autoriti untuk menguatkuasakan adalah sama ada polis ataupun tentera. Betul. Jadi antara perbincangan kita dulu bila kita nak melaksanakan, kita mulakan dengan APM dan rela, kalau berlaku sesuatu provokasi contohnya, kita cuma tahan mereka dan tunggu pasukan daripada polis dan tentera untuk datang dan membantu untuk membuat penguasaan tadi. Okey. Jadi kita ada understanding itu. Dalam jawatan kuasa kita telah bincang dan mereka faham seperti. Tetapi apa yang mereka lebih patut buat adalah mereka membuat rondaan, membuat teguran, nasihat dan sebagainya, dan buat hebahan kan. Cuma suka saya nak berkongsi di sini. Apabila kita akan menerima vaksin ini, salah satu yang kami sedang fikirkan cara terbaik nak menyampaikan adalah bagaimana masyarakat ini tadi, ketua-ketua masyarakat tadi yang ada follower dia, kalau di WhatsApp ramai orang ikut tu kan, atau Facebook dia ramai lah follower tinggal, banyak likes bagaimana lah, banyak likes lah orang katakan, bagaimana mereka boleh mempengaruhi kalau orang-orang yang orang kata non-believer tadi, kan, non-customer tadi yang tak berapa nak tak nak apa betul vaksin, saya baca mereka turut sama cuba menerangkan dan cuba memaklumkan bahawa okey, yang ini bagus dan maklumat-maklumat mana yang boleh mereka dapat. Itu yang hendak kita sampaikan. Jadi one step ahead lah orang kata. Selain daripada mereka terlibat dalam memperkasakan komuniti untuk menentang COVID-19 itu, mereka juga boleh menjadi ejen jurucakap berkaitan dengan
vaksin. Ya. Itu mungkin kita boleh galakkanlah. Seakan serampang dua mata juga. InsyaAllah. Mungkin InsyaAllah. untuk pemahaman semua juga dengan sebab kita menyebut berkenaan dengan ejen ini, satu nama yang sangat common dalam masyarakat dengan penguatkuasaan, dengan memberikan informasi hebahan, dah diterangkan oleh Datuk. Kuasa mereka itu bagaimana? Sebab ada juga Datuk mention tadi berkaitan dengan mungkin boleh menghalang orang dari keluar masuk ke kawasan kita, memastikan kampung kita hanya kita aja dalam situ. Tapi mereka ni boleh melakukan sekatan jalan raya contohnya seperti pihak PDRM? Untuk sekatan jalan raya, untuk kontrol trafik, mungkin saya menjangka itu tidaklah. Tidak. Melainkan ni idea bagus juga ni. Manalah tahu satu hari SJR, Sekatan Jalan Raya, turut disertai oleh komuniti untuk observe dan appreciate kan apa yang kawan-kawan kita frontliners tadi lakukan. Boleh mereka appreciate dan beri terima kasih lah. Kita tahu setakat ini dia orang bagi makan, mungkin mereka akan turut rasa berjemurnya, berhujannya kan. Jadi mungkin salah satu idea tu. Alamak, dah dapat idea dah. Ada idea ni. Tapi mereka tidak boleh melakukan itu. Macam saya cakap tadi, kalaulah mereka nak melaksanakan satu program, maklumkan kepada pihak pejabat daerah bahawa mereka akan buat sekatan masuk ke taman. Kadang-kadang ada yang mempersoalkan, mempelecehkan pergerakan. Betul. Niat mereka baik, tapi mungkin disalah ertikan. Mereka pun tak boleh daripada rumah ke rumah sebenarnya, tidak boleh. Mereka perlu faham bahawa limitasi perbuatan mereka adalah untuk memastikan pergerakan ataupun masyarakat komuniti sekeliling mereka mematuhi norma baru. Dan juga menyampaikan hebahan-hebahan berkaitan dengan COVID-19 ini. Betul. Dan mungkin tadilah pasal penerangan sedikit pasal vaksin. Sekali jalan lah tu. Sekali jalan lah tu maksudnya. Okey Datuk, banyak lagi yang akan kami bertanyakan berkaitan dengan ABC-19, kita jaga kita ni, dan terutamanya berkenaan dengan langkah mengatasi unsur penipuan dan juga memastikan maklumat-maklumat yang diberikan itu sahih dengan arahan yang dikeluarkan daripada pihak kerajaan. Segalanya di Soal Rakyat, teruskan bersama dengan kami. Baik, kembali bersama kami di Soal Rakyat untuk berbicara berkenaan isu yang sangat penting pada petang ini. Pemahaman dan informasi kepada rakyat semua untuk kita menjadi antara barisan hadapan dalam bersama-sama memberikan informasi yang sahih, terutamanya berkenaan dengan EBC, Ejen Basmi COVID-19. Kita jaga kita. Dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah NADMA Malaysia, yang masih setia bersama dengan saya setakat ini, Datuk. Setakat ini? Ya, betul. Terima kasih, Datuk. Datuk, tadi kita berbicara mengenai bagaimana penguatkuasaannya, bagaimana arahannya, bagaimana setiap agensi perlu mainkan peranan masing-masing. Termasuklah sekecil-kecil agensi sehingga seseorang individu itu perlu melakukan peranan masing-masing. Sekarang ini satu lagi cabaran saya percaya adalah sebab manusia ni banyak akalnya, Datuk. Kalau dah kita berikan satu panduan, kalau ingin melakukan penipuan, kejahatan tu pasti ada caranya. Yang pertamanya, bagaimana sebenarnya untuk kita mendepani mereka ini dan memastikan mungkin ada mereka yang menyamar sebagai tukang pemberi informasi dalam mengambil kesempatan melakukan jenayah kepada orang yang tidak berupaya dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya, Datuk, itu? Sebab itu kita suka kalau dapat memaklumkan program ini akan diselaraskan oleh pejabat daerah. Macam saya cakap tadi, mereka kalau boleh tidak ada hak untuk membuat pemeriksaan dari rumah ke rumah. Tak boleh, Tak boleh. Ya. Tetapi melainkan mereka dapat tahu ada satu rumah tu ada gejala COVID-19 dan mereka perlu bertanya khabar dan memaklumkan langkah-langkah selanjutnya, seperti melaporkan kepada pejabat kesihatan daerah dan sebagainya. Tetapi hendaklah diketuai oleh orang-orang yang kita sendiri percaya, kan? Ketua taman ke, ketua kampung ke dan sebagainya. Sebab itu salah satu fungsi yang kita harap mereka dapat mainkan adalah menghebahkan pasal mengenai COVID-19 dan juga memantau kesejahteraan masyarakat komuniti di keliling mereka. Itu pentingnya dalam kita menerangkan kepada jawatankuasa pengurusan bencana negeri dan daerah tadi, itu peranan yang mereka perlu main. Apa-apa mereka lah menjadi rujukan, apa-apalah tindakan sebagainya, mereka lah akan menjadi the focal point
yang kita harapkan untuk mereka dapat susun atur. Kita bercakap pasal kualiti yang cakap tadi kan. Mungkin tak perlu ramai, tetapi orang yang boleh influence masyarakat mungkin akan dapat mempengaruhi daripada nak menukarkan zon merah ke zon hijau ataupun zon hijau tu kekallah zon hijau selama-lamanya tanpa mengorbankan orang apa dan sebagainya. Jadi penerangan itu komitmen masing-masing kita perlukan. Apa-apa yang berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang ada batasnya. Kalau ada suspicious, bermaklumlah kepada pihak-pihak yang berkuasa, polis dan sebagainya. Ya, maksudnya tadi ada had juga kepada setiap arahan yang boleh diberikan. Datuk, ini saya ingin bawa kepada satu kes yang mungkin bukan tidak melibatkan Natma, tapi pernah berlaku sebelum ini bagaimana salah informasi di antara pihak berkuasa, yang ada yang membabitkan sarung tangan, ada yang membabitkan pelitup muka, ada yang membabitkan berkenaan dengan bagaimana penjarakan fizikal yang telah berlaku. Sebab sekarang ni zaman memerangi ialah segala bukti ada di media sosial. Ada rakaman yang boleh kita ambil dengan peranti dengan mudah, dan apatah lagi sekarang dengan pelbagai informasi yang diberikan oleh pihak kerajaan dan juga agensi-agensi yang terlibat. Bagaimana Natma di dalam program ABC 19 ini untuk memastikan bahawa hanya maklumat yang sahih, informasi yang sama, selaras, sebab ini nak membabitkan perubahan ataupun pengawalan kepada seluruh negara ni, Datuk. Bagaimana kawalan itu? Kita berharapkan maklumat itu dapat dimaklumkan kepada kita setiap minggu. Saya faham apabila satu SOP diumumkan, sesuatu pengumuman baru diumumkan, setuju. Dia akan disalah translatekan. Kan pemahaman orang berbagai-bagai. Berbeza, betul. Ada yang kadang-kadang over excited. Kadang-kadang ada yang kata ini fungsi baru aku ni, seronok ni. Jadi bila mereka nak melaksanakan itu terjemah masing-masing lah. Jadi perlulah di sini kita selaraskan mengenai perkara ini melalui JPBD tadi, Tuan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah tadi, untuk kita salurkan maklumat yang betul. That's why kita berharap bahawa setiap hari Isnin ataupun Selasa maklumat itu dapat diberikan secara berkala setiap minggu. Jadi kita dapat tengok konsistennya di situ. Ada yang mungkin program baru, ada maksudnya salah laksana, dan kita dapat membuat intervensi secara langsung. Dan di sinilah kita juga akan dibantu oleh pasukan polis yang banyak pengalaman. Terima kasih kepada mereka. Dan juga maklumat mengenai kesihatan itu dapat disalurkan oleh Kementerian Kesihatan melalui pejabat kesihatan daerah masing-masing. Autoriti berkaitan COVID-19 berada di Kementerian Kesihatan. Apa-apa pun rujuklah dengan mereka. Autoriti berkaitan penguatkuasaan adalah bersama dengan pasukan polis. Apa yang berkaitan itu kita rujuk kepada mereka. Jadi kita cuma nak memastikan bahawa masyarakat mengambil bahagian. Kita tahu mereka telah banyak berjuang, biarkan mereka dengan tugasan masing-masing, dan tugasan untuk memaklumkan, memastikan supaya masyarakat jaga diri kita masing-masing dapat diambil alih oleh ketua komuniti tadi. Komuniti sendiri, dan juga kalau bolehlah lepas ini kita akan bergerak bersama FASAD bersama-sama dengan NGO. Ramai NGO nak turut serta. Kalau tadi persoalan dibayar, NGO ni ramai yang tak bayar. Betul. Sebab itu kita respect diorang ni. The third force ni yang memang banyak bantu kita bagaimana nak memastikan maklumat sampai, bagaimana semua teknikal. Mereka semua ni doktor, kadang-kadang engineer, student universiti, semua berada di kawasan tempatan, dan mereka faham bahasa tempatan, mereka faham perangai tempatan, mereka faham lenggang-lenggok tempatan, dan mereka dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik lah. Very kreatif. Keperluan semua pun mereka mungkin lebih memahami. Okey, Datuk, kita nampak satu perjalanan program yang sebenarnya memang dah diatur elok di atas kertas, dan mungkin sekarang secara teorinya dah berjaya, mungkin secara praktikalnya masih lagi sedang dijalankan. Sedikit pesanan kepada mereka menonton Suara Rakyat pada petang ini berkaitan dengan tanggungjawab ini, mungkin bermula dari kita sendiri. Mungkin ada masih lagi yang rasa biarlah mereka yang sampaikan kepada kita. Mungkin dah tiba masanya untuk kita yang memberikan inisiatif, kita yang menyampaikan informasi itu kepada orang ramai. Silakan. Ejen basmi COVID-19, kita jaga kita. Besar maksudnya. Di sini kita nak pastikan bahawa kita mesti jaga adik-adik, keluarga kita dan orang di sekeliling kita. Bagaimana? Kalau kita bergerak seorang-seorang, penat. Kalau kita bergerak dalam satu komuniti,
Sebab kadang-kadang kita jaga kita tetapi orang lain tak jaga. Dia tak jaga diri dia pula. Tak jaga diri pula. Jadi kita juga terdedah dengan masalah ini. Jadi kita jaga kita, masyarakat akan menjaga masyarakat, komuniti itu akan menjaga komuniti itu sendiri. Itu sebenarnya mesej yang penting. Bergeraklah beramai-ramai. Kita faham bahawa COVID-19 ini akan berada dengan kita agak lama. Dan kita pun telah dibekalkan dengan ilmu norma baru ini. Pakailah, gunakanlah. Sebab sungguhnya norma baru ini merupakan sesuatu untuk kebaikan diri kita. Itu yang kita kena ingat. Dan insya-Allah ada program-program yang menarik yang kita akan cuba susun macam saya cakap tadi kan. Mungkin dapat imbuhan pembangunan untuk masyarakat itu untuk akan memberikan semangat untuk mereka bekerjasama dan terlibat sama dalam program ini. Program ini dalam banyak. Macam saya cakap tadi, kadang-kadang kita buat kenduri, ramai-ramai datang nak membantu. Dengan rewangnya kan? Dengan rewangnya sebagainya. Sama formula dia, tak beza. Cuma kali ini ada tata caranya. Ada, tak bolehlah nak beramai-ramai. Tapi pergerakan itu, semangatnya adalah sama. Rewang kalau kat Johor lah, tengok Johor. Rewang tu semua spirit dia semua sama. Jadi insya-Allah kita akan bergeraklah. Ada program-program yang kita akan susunkan dari masa ke semasa. Dan kita pun ada kadang-kadang input daripada bawah ni yang boleh kita gunakan. Mungkin input tu ataupun idea tu datang daripada Sabah Sarawak. Kita boleh gunakan untuk kita buat satu negara. Itu yang kita harapkan. Sebab itu setiap minggu kita harapkan input-input ini dapat dimaklumkan kepada kita supaya kita dapat kongsikan secara bersamalah dengan rakan-rakan. Dan setiap kaedah untuk menyantuni setiap kawasan itu berbeza, Datuk. Mungkin informasi yang lebih lanjut, saya sebagai salah seorang daripada penggerak di komuniti saya, bagaimana saya ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut berkaitan dengan program ABC 19 ini? Semua ada handphone. www.natma.gov.my. InsyaAllah kita ada maklumat semua di situ. Itu untuk idea asal kita lah. Tetapi benda ni baru dalam 2-3 minggu dimulakan, insyaAllah. Dan apabila kelak saya dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Paduka Baginda di-Pertuan Agong pun akan menyampaikan sedikit mesej berkaitan ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun akan menyampaikan sedikit mesej. Akan lebih banyak maklumat yang akan kita salurkan melalui portal Natma. So tunggukan masanya dan saya gembira di sini untuk berharap bahawa semua masyarakat dapat mengambil bahagian. Tak perlu kita nak kena gesa, tak perlu kita kena paksa, sebab kita kena tahu bahawa tanggungjawab ini bersama. Kitalah frontliner sekarang. Orang kata ni frontliner semua kerja. Tak ada, kitalah frontliner sekarang. Mereka yang selama ni bekerja di bahagian kesihatan, bahagian keselamatan telah banyak menabur jasa. Kali dan ini, masih menabur jasa. Dan masih menabur jasa. Masih tunggu roadblock. Datang sini ada roadblock ni. So kita berharap bahawa kali ini tanggungjawab kita. ABC 19 kita jaga kita. Ironinya itulah satu stigma ataupun istilah yang kerap kita perjuangkan berkaitan dengan kita jaga kita. Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah Natma Malaysia, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang sangat bermanfaat, saya percaya, dan pastinya setiap peranan ini bermula daripada saya, daripada Datuk, daripada anda semua, mereka yang berada di sini dalam memastikan penularan COVID-19 ini, perjuangan yang masih berterusan ini, kerana mahu tidak mahu, suka ataupun tidak, rela ataupun dipaksa, kita perlu hidup dengan COVID-19 ini dalam satu jangka mangsa yang masih lagi belum direncanakan. Okey, itu saja perbincangan kita di Suara Rakyat pada minggu ini berkaitan dengan ABC 19 kita jaga kita. Terus bersama dengan kami untuk pelbagai lagi topik dan juga perbincangan diskusi yang menarik di Suara Rakyat ini. Kita jumpa lagi. Saya Hanim Miswan. Assalamualaikum. Bye-bye.